Okay, baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid. Baik, untuk kelas pada hari ini, cikgu akan sambung um, dengan topik karangan bahagian A, iaitu karangan berformat email. Dekat sini, siapa yang pernah buat karangan berformat email? Ke tak pernah buat langsung? Yang dia punya apa tu, yang dekat sebelah kanan tu ke cikgu, dia punya alamat tu. Bukan. Belah kanan itu surat kiriman tak rasmi kan? Email. Ada pernah buat tak? Tak pernah kan? Untuk pengetahuan kamu, email ni format mudah belajar kan? Format KSSM. Format dah belajar dah. Tak pernah belajar Okey, tak apa. Hari ni kita akan belajar. Ada yang pernah, ada yang tak pernah. Yang tak pernah tu bukanlah sebab cikgu tak nak ajar, mungkin sebab tak sempat. Sebab cikgu kat sekolah tu kebanyakan dia akan fokuskan apa yang keluar exam. Jadi tak sempat nak ajar semua jenis karangan. Banyak sebenarnya kalau karangan bahagian A ni. Kita selama ni kita dah buat karangan umum kan. Lepas tu kita dah buat apa lagi? Ingat lagi tak? Resume kita dah buat. Kemudian surat kiriman rasmi kan. Jadi hari ni kita akan buat email. So kelas yang akan datang kita akan buat kertas cadangan paperwork. Itu semua karangan bahagian A. Kamu kena belajar tu semua. Kamu kena belajar tu semua. Sebab kalau karangan bahagian A ni dia tak ada pilihan. Kalau keluar saja resume, kena jawab resume. Keluar kertas cadangan, kamu kena jawab kertas cadangan. Jadi kamu kena prepare. Okay, so kita boleh mula. Okay, sambil tu jangan lupa tulis nama masing-masing kat chat. Okay, nampak apa yang cikgu share? Okay. Karangan respon terhad email. Banyak respon. Selain karangan umum dan surat rasmi, karangan email juga akan dikemukakan dalam kertas 1 bahagian A. Oleh hal demikian, murid perlu menguasai aspek penulisan karangan email yang berformat umum dan berformat khusus. Karangan berbentuk email ini lazimnya dihantar kepada seseorang atau pihak yang bertujuan untuk, tujuan kita buat email ni ada banyak. Yang pertama ialah meminta nasihat. Meminta nasihat. Baik. Problem saya cuba ni. Meminta nasihat. Yang kedua, meminta pendapat tentang sesuatu isu. Yang ketiga, meminta cadangan untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, memaklumkan sesuatu hal kepada orang ramai. Memohon panduan untuk menghadiri temuduga. Tak kisah temuduga nak dapatkan pekerjaan ataupun nak masuk ke universiti. Menceritakan pengalaman kepada rakan. Macam-macam lah pengalaman bercuti. Pengalaman apa lagi? Pengalaman menunaikan umrah.
ya, pengalaman terlibat dalam kemalangan kan. Okey, menjelaskan satu isu. Sekarang ini kita banyak isu tahun lepas kita terpalit dengan isu pandemik COVID-19. Tahun ini kita terpalit dengan isu apa? Kenaikan harga barangan, ya. Okey, seterusnya menyampaikan maklumat tentang sesuatu penyakit berbahaya. Kan, kita ada penyakit wabak COVID-19, kita ada HFMD, hand foot mouth disease kan. Penyakit HFMD ni banyak menular dekat kanak-kanak bawah umur, HFMD. Betul, kita ada apa, cacar monyet kan sekarang ni kan, yang kulit mengerutu tu. Cacar monyet ni banyak berlaku dekat mana? India kan, India dan Afrika kan. Kat Malaysia ni ada juga kes, tapi kes tu kes yang terpencil lah. Memberitahu keadaan diri kepada keluarga. Contohlah kamu ni belajar jauh ataupun kamu bekerja dekat luar negara kan. So melalui email ni kita beritahu macam mana kita punya keadaan. Okey, lagi satu ialah mengemukakan permohonan maaf. Okey. Itu ialah fungsi karangan berbentuk email. Okey. Baik. Jadi cikgu terus kepada contoh karangan email bertemakan warisan budaya. Okey. Baca email di bawah dengan telitinya. Anda dikendaki menjawab email yang anda terima di bawah. Tulis email anda itu selengkapnya. Okey. Untuk karangan bahagian A ni, kamu jangan risau tau. Kamu jangan risau. Ada yang tanya, macam mana nak tahu yang tu karangan email? Kan? Jangan risau sebab dia akan bagi tahu. Dia akan bagi tahu yang karangan itu ialah berbentuk email. Contoh dekat arahan soalan, nampak? Anda dikendaki menjawab email yang anda terima kan. Kalau sebelum ni kita buat surat kiriman rasmi kan, itu pun dah diterangkan dalam soalan. Anda dikendaki menulis pucuk surat. Jadi dekat sini tak ada isu pun murid tak tahu karangan itu format apa. Sama juga macam resume. Anda dikendaki menulis resume anda selengkapnya. Dia dah beritahu siap-siap format apa yang keluar. Kalau dia tak beritahu apa-apa, maknanya itu ialah karangan berformat umum. Karangan biasa. Okey, faham ? Jadi kita dah belajar 4 jenis karangan sepanjang tahun ni. Okey. Macam biasa panjang dia sama saja. 150 hingga 200 patah perkataan. Jangan lebih . Okey, setelah saya mendapat taklimat bengkel SPM, murid dah hilang gambar saya. Okey, anda ni jangan digalakkan jangan lebih 200. Kalau lebih 200 anda tak dapat markah cemerlang. Dapat markah memuaskan saja. Okey . So cuba disiplin lah, jangan lebih 200. Okey. So ini contoh dia, ini namanya email. Email ni dia akan bagi dalam soalan. Ini namanya bahan rangsangan lah. Bahan rangsangan . Sebab karangan bahagian A ni memang dia akan bagi bahan rangsangan. So email ialah bahan rangsangan. Kalau karangan umum tu bahan rangsangan apa dia? Poster, mungkin sajak, mungkin keratan akhbar kan. So kalau email, bahan rangsangan dia ialah email. So kamu kena jawab email ini. Okey. Daripada, okey, ini format dia kena ada kita panggil sebagai email pengirim. Ya, email pengirim ya. azrina.ahmad@gmail.com. Tulis kamu punya email lah.
Jangan buat alamat pula. Sebab ini karangan berbentuk email. Kepada siapa kita nak kirimkan email ini? So, kepada siapa? Kepada penerima. Okay, subjek tu apa dia? Subjek tu ialah tajuk. Tajuk email kita itu. Okay. Tajuk dia undangan majlis perkahwinan. Maknanya Azalina ni, dia nak menjemput Azura ke majlis perkahwinannya. Okay. Cikgu nak panggil seorang untuk baca email ini. Boleh? Respon. Bagi voice. Cikgu tak boleh komen. Okay. Alia. Apa yang boleh ni? Okay, Alia Najia, boleh? Boleh. Okay. Salam hormat sahabatku Azura. Apa khabar saudari? Saya berdoa semoga saudari sentiasa sihat dan berbahagia di samping keluarga tercinta. Saya memohon maaf daripada saudari kerana sudah agak lama kita tidak bertemu, sama ada secara bersemuka maupun di alam maya. Tujuan saya menghantar email ini adalah untuk mengundang saudari ke majlis perkahwinan kakak sulung saya pada 30 Oktober 2021. Pastinya saudari masih ingat akan kakak sulung saya yang saudari anggap seperti kakak saudari sendiri. Seperti yang kita ketahui, saudari merupakan seorang yang sangat kreatif dan dalam gubahan pengantin dan saudari pernah berjanji untuk membuat gubahan khas untuk Kak Long. Saya dapat membayangkannya, iaitu dengan gubahan saudari itu akan bertambah serilah majlis perkahwinan Kak Long. Sekian sahaja buat kali ini. Saya amat berharap agar saudari tidak menghampakan kami. Sahabatmu Azalina. Okey, terima kasih. Okey, bacaan yang sangat jelas. Terima kasih Al-Najah. Baik. Jadi dekat sini Azalina telah menjemput Azura ke majlis perkahwinan kakak sulungnya. Cuba silap, bukan dia yang kahwin, kakak dia yang kahwin. Okay, jadi Azura ni kena tulis email ataupun Azura ni kena jawab email Azalina tu. Dia kena bagi respon sama ada boleh ke tak dia datang ke majlis perkahwinan kakak Azalina. Okey. Jom tengok. Okey. Sebelum kita menulis karangan lengkap, kita kena analisis tema dulu. Tema dia maknanya apa dia yang isu ataupun perkara yang dia nak tulis dalam surat. Surat pula, email tadi. Tidak dapat memenuhi undangan. Apakah maksud tidak dapat memenuhi undangan? Siapa tahu? Dia tak dapat pergi ke majlis perkahwinan tu. Bagus. Dia tak dapat pergi ke majlis perkahwinan. Kenapa tak dapat? Mesti ada beberapa sebab. Okey, jadi sebab itulah yang kamu akan tulis dalam isi pertama dan isi kedua. Okey, fokus isi dia ialah masalah kesihatan. Inilah dia sebab dia tak boleh menghadiri majlis perkahwinan kakak Azalina. Okey, F, format email. Okey, betul Nurul Batisha. Okey, isinya mengalami kemalangan. Kenapa dia menghadapi masalah kesihatan? Sebab mengalami kemalangan, kan? Mengalami kemalangan. Mungkin bila dia mengalami kemalangan tu, dia menghadapi kecederaan dekat mana-mana anggota badan, dan itu memantutkan niat dia lah untuk pergi menghadiri majlis perkahwinan. Yang kedua, kenapa? Sebab dia sedang menjalani fisioterapi. Maknanya dia sedang dalam proses pemulihan, kan?
Mungkin kaki dia patah ke kan, dia sedang buat fisio untuk apa? Memberikan balik penyembuhan kepada diri dia. Okey. Jadi inilah contoh macam mana kita nak menjawab email daripada Azrina tadi kan. So kita tukar saja. Daripada ni ialah Azura kan, sebab Azura yang jawab email. Kepada ialah Azrina. Azrina ialah kawan dia yang ajak dia pergi kenduri. Subjek ataupun tajuk ialah jawapan undangan. Okey. Wah, makin ramai Okey, siapa nak baca yang pertama ni, perangan pertama? Saya nak baca cikgu. Okey, boleh. Menemui sahabatku Azalina yang kini berada di air keruh Melaka. Harapan saya, saudari juga sihat dan gembira. Kesibukan tugas harian telah menjarakkan kita dan lupa untuk bertanya tentang khabar. Oleh itu, kehadiran email saudari telah mempertemukan kita semula dan amat menggembirakan saya, saudari. Okey. Terima kasih Razi. Baik. AF ni ialah ayat format bukan Akademi Fantasia. AF ialah ayat format. Okey, kat sini ada 3 ayat format. Ya, ada 3 ayat format. Bukan 3, ada 4 ayat format. Ayat format ni sebenarnya kita kena hafal. Ya, kita kena hafal. Sama macam ayat format dalam surat kiriman rasmi kan. Betul? Surat kiriman rasmi kan kita kena hafal kan dia punya ayat format dia. Apa dia? Ingat lagi tak ayat surat kiriman rasmi macam ayat format dia? Merujuk perkara di atas. Saya sebagai wakil penduduk ingin maklumkan apa dia. So merujuk kepada di atas, merujuk perkara di atas kan. Itu ayat format. Kalau email macam inilah. Dia macam lebih kurang surat kiriman rasmi. Surat kiriman tidak rasmi kan. Menemui sahabatku. Menemui sahabatku Azalina yang kini berada di air keruh Melaka. Dia macam ni, sama je dia punya ayat dia. Okey, sama saja. Kemudian dia bagi tahu apa pula harapan saya. Okey, mula-mula dia beritahulah kawan dia berada dekat mana. Ya. Itu ayat pertama. Ayat kedua ialah nak tanya tentang dia punya kesihatan dia. Sihat ke tak? Harapan saya kat sini ada missing word. Sekejap. Harapan saya agar saudari juga sihat dan gembira. Okey. Ayat format yang ketiga apa dia? Dia bagi gambaran lah. Kesibukan tugas harian telah menjarakkan kita dan lupa untuk bertanya khabar. Okey. Mana beritahulah, ada macam mohon maaf lah. Kenapa dia jarang bertanya khabar kan? Sebab sibuk dengan tugas harian. Okey, ayat format terakhir, kehadiran email saudari telah mempertemukan kita semula dan amat mengembirakan hati saya. Okey, ini ayat format Cuk ulang balik. Okey, ayat pertama ni kita tulis kawan kita tu berada di mana, dekat mana tempat tinggal dia. Kemudian kita tulis tentang keadaan kesihatan kawan kita. Okey, ayat fokus yang ketiga ni tulis apa saja yang kamu nak tulis. Kemudian ayat fokus yang terakhir tu kita kaitkan dengan email kita. Okey, tapi dia bebas, tak kisah. Tak kisah. Tulis saja apa yang kamu nak tulis. Kita tanya macam mana keadaan keluarga kan.
apa kerja yang kawan kamu sedang buat sekarang. Okay. Tak kisah. Okay. Sebab ini bukanlah pendahuluan. Ini namanya ialah ayat format saja. Ada macam pembuka. Pembuka kepada email. Okay, siapa nak baca perenggan yang kedua pula? Ada. Senyap pula. Siapa nak baca? Ini juga. Amir Luqman Okey. Okey, yang perenggan kedua, saudari. Saudari, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan saudari itu. Namun begitu, saya ingin memohon maaf kerana tidak dapat hadir dalam majlis perkahwinan Kak Long. Saudari, ada dua sebab utama yang menyebabkan saya berhalangan untuk menghadiri majlis itu. Okey, terima kasih Amir Luqman. Okey. Dekat sini barulah kita buat pendahuluan. Kenapa? Sebab ada ayat rangsangan kan? Okey. Jadi mana-mana karangan yang saya buat memang saya gunakan ayat rangsangan untuk membuat pendahuluan. Ayat rangsangan tu apa dia? Cikgu ulang balik. Ayat rangsangan tu ialah ayat yang mengandungi tema ataupun tajuk dalam karangan. Okey, AR1 ayat rangsangan 1. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan saudari itu. Okey. Dekat sini dia ada tema dia. Tentang apa? Apa tema tadi? Jawapan undangan. Jawapan undangan majlis perkahwinan. Mana dia undangan ni dia? Maknanya ayat rangsangan 1 dia cerita tentang tema. Apa tema dia? Tentang jawapan undangan. Tentang majlis kenduri. Okey, namun begitu ada masuk ayat rangsangan 2. Saya ingin memaaf kerana tidak dapat hadir dalam majlis perkahwinan. Nampak? Masih lagi tema yang sama iaitu tentang majlis perkahwinan. Jelas AA itu apa dia? Ayat arahan. Okay. Ayat arahan tu maknanya ialah kehendak soalan. Apa yang kita nak tulis dalam isi karangan kita nanti? Ada dua sebab utama yang menyebabkan saya berhalangan. Maknanya ialah sebab dia tak boleh hadir untuk menghadiri majlis itu. Okey, ada dua sebab. So kamu kena ceritalah dua sebab tu dekat mana? Dekat isi pertama dan isi kedua. Okey. Faham tak? Ada soalan tak sekarang ni? Tak ada Ada. Tak ada. Okey, kita terus dengan isi pertama. Siapa nak baca isi pertama? Saya cikgu. Okey, boleh baca Batrisha? Sebenarnya saya kemalangan yang menyebabkan berlakunya kecederaan pada pergelangan kaki saya. Hal ini berpunca daripada kaki saya tersandung akar pokok ketika berjoging. Kemalangan ini menyebabkan tulang kaki saya retak dan membengkak hingga menghadkan pergerakan saya. Okey, terima kasih Nurul Batrisha, suara yang sedap. Okey, macam biasa bila kita buat isi, mesti kita ada ayat judul. Sekejap. Ayat judul, maknanya ayat topik lah. Ayat huraian. Sebenarnya ada banyak ayat lagi. Ayat contoh, ayat impak, ayat penegas. Kat sini dia buat 3 ayat saja, boleh, tak ada masalah. Sebab biasanya isi ni kita boleh buat sekurang-kurangnya ada 3 ayat. Yang wajibnya ayat apa? Ayat judul wajib.
Ayat jodoh tu maknanya tajuk kita. Apa isi utama kita Okay, isi utama kita kali ni ialah sebab. Apa sebab dia tak boleh datang kenduri? Sebenarnya saya kemalangan yang menyebabkan berlakunya kecederaan pada pergelangan kaki saya. Okey, sebenarnya format penaluan tu ikut saja. Cikgu kat surah kamu pun dah ada teknik sendiri kan? Boleh follow, tak ada masalah. Tapi kalau cikgu punya teknik karangan, cikgu suka gunakan AR1, AR2. Kan? Maknanya AR tu ayat rangsangan, dia ada tema. Dia macam-macam format nak buat penaluan ni. Tak kisah, ikut mana yang kamu selesa dan faham. Okey Okey. Saya kemalangan. Okay, betul ke frasa saya kemalangan ni? Ke saya terlibat dalam kemalangan? Betul tak saya kemalangan? Saya terlibat dalam kemalangan. Maknanya kalau macam tu, adakah Alia Najah bersetuju saya kemalangan tu salah? Ya. Okey, sebenarnya saya kemalangan ni betul. Okey, kita kena tengok imbuhan apitan ke an. Kata dasar dia ialah malang kan? Okey, malang tu ialah perkara buruk yang menimpa seorang. Kan, malang. Benda buruk yang menimpa seorang. Kalau tambah perkataan kemalangan, kemalangan tu maknanya kita panggil apa? Kemalangan tu sama jugalah. Perkara buruk yang terjadi pada seorang sehingga berlakunya kecederaan ataupun kematian. Okey. Kemalangan ni maknanya ialah kena malang. Maknanya terlibat dalam kemalangan. Maksud dia dah lengkap. Okey, maknanya saya kemalangan tu betul lah. Tak ada salah. Tapi kalau Alia Najiah buat saya terlibat dalam kemalangan pun betul. Tak ada masalah. Betul. Kalau Alia buat saya terlibat dalam kemalangan, yang kata kerja dia ialah terlibat. Terlibat jadi kata kerja. Tapi kalau saya kemalangan itu kata kerja. Okey. Okey, sama balik Okey. So sebab dia ialah dia terlibat dalam kemalangan. Sebab tu dia tak boleh datang kenduri. Okey, ayat huraian. Okey, kejap. Okey. Hilang muka cikgu tak apa. Hal ini berpunca daripada kaki saya tersadung akar pokok ketika berjoging Macam tak pernah terjadi pula kat cikgu. Ada tersadung akar pokok Jogging kat mana tu? Ketika berjoging. Okey. Ayat ini ayat huraian ni kamu bagi sebab lah. Apa sebab dia kemalangan tu? Mungkin dia aksiden motosikal ke ataupun apa lagi? Mungkin tercedera sebab kena peralatan yang tajam, dia macam-macam So kat sini dikata dia tersadung, kaki tersadung sebab terkena sebab terlanggar akar pokok. Okey. Kemudian kamu sambung dengan ayat impak. Ayat kesan Apa kesan kepada kecederaan yang dia alami? Kemalangan ini menyebabkan tulang kaki saya retak dan membengkak hingga menghadkan pergerakan saya. Okey. Saya lah kucing. Bahaya Bahaya. Kalau kamu naik motor, aksiden lah kucing pun bahaya kat tu. Betul, cikgu ingat ada kawan cikgu aksiden elak kucing naik motor.
Motosikal tu sampai total loss. Total loss hancur terus Masih boleh dapat claim insurans. Alhamdulillah sihat walafiat. Okey lah, tak ada apa lah. Tapi dia dapat MC lah, MC 3 bulan. Jadi kalau kita ni tak pasti lah retak ke patah. Kalau patah kita dapat MC 3 bulan. 3 bulan dapat MC. Okey, kalau kecederaan tu disebabkan oleh orang lain kan. Contoh kereta ataupun motor langgar kita, maknanya kita tak salah, dia orang tu salah. So kita boleh claim insurans. Kita boleh claim insurans. Kita boleh fight kes ni dekat mahkamah. Okey Tapi kalau kita jatuh sendiri-sendiri tu susah sikitlah. Claim insurans. Aduh. Macam mana ni Kalau kucing Doraemon mungkin boleh lah. Okey. Jadi dah siap isi yang pertama. Difaham Tapi kalau kamu nak panjang sikit, tambahlah ayat contoh dan ayat penegas. Okey. Isi kedua. Siapa nak sambung? Saya Ego. Okey. Bagus. Sebagai langkah pemulihan, saya perlu menjalani rawatan dan fisioterapi walaupun kecederaan ini tidaklah terlalu serius. Saya perlu mengurangkan bebanan pada kaki saya. Sebagai contoh, saya perlu melebihkan rehat dan saya perlu memakai kasut yang sesuai jika hendak berjalan. Pada waktu ini, pergelangan kaki saya kelihatan semakin pulih. Okey, terima kasih Mukri. Baik, ya, isi yang kedua. Okey, sebab kedua ialah dia sedang menjalani rawatan. Dia sedang menjalani rawatan fisioterapi Fisioterapi tu ialah pemulihan cara kerja. Dia buat urutan, urutan. Sebagai langkah pemulihan, saya perlu menjalani rawatan dan fisioterapi. Okey, maknanya mungkin hari Sabtu kenduri tu dia sedang menjalani rawatan fisioterapi. So dia tak boleh datang. Walaupun kecederaan ini tidaklah terlalu serius, saya perlu mengurangkan bebanan pada kaki saya. Maknanya dia ni tak boleh banyak bergerak kan. Maknanya sebab tu dia tak boleh datang kenduri, dia tak boleh bergerak. Contoh, sebagai contoh saya perlu melebihkan rehat. Dan saya perlu makan kasut yang sesuai kena berjalan. AI ayat 4, apa kesan dia? Pada waktu ini pergerakan kaki saya kelihatan semakin pulih. Okey, dah siap isi kedua. Terus buat kesimpulan. Wait, what the hell you did lah? You stupid. You do something lah. Seram dengar. Okey, siapa nak sambung kesimpulan? Saya cikgu. Okey, bagus. Sebelum menamatkan coretan ini, saya berharap agar saudari tidak berkecil hati kerana saya tidak dapat memenuhi undangan saudari. Namun begitu, saya bercadang untuk membuat gubahan khas sebagai hadiah untuk Kak Long dan akan yang saya kirimkan sebelum majlis perkahwinannya berlangsung. Okey, terima kasih Encik Syami. Okey, saudara adik Syami tu macam pengasukan Boleh jadi pengasukan lepas ni. Okey. Untuk kesimpulan, cikgu sebelum ni pernah ajar banyak kali kan. Kita banyak ayat kita boleh buat. Ayat harapan, apa lagi ayat kesimpulan, ayat seruan, ayat cadangan, macam-macam ayat kita boleh buat. So kat sini ada ayat harapan dan ayat cadangan. Sebelum menamatkan coretan ini, apa harapan dia? Saya berharap, nampak? Itulah ayat harapan. Saya berharap apa? Agar saudari tidak berkecil hati kerana saya tidak dapat memenuhi undangan saudari. Nampak?
Nampak dia menggunakan kosakata yang meluas. Tidak dapat memenuhi undangan saudari. Maksud dia ialah saya tidak dapat menghadiri majlis perkahwinan keluarga saudari. Dia ubah ayat. Tidak dapat memenuhi undangan saudari. Nampak dia ubah. Berkecil hati itu maknanya kita jangan rasa macam sedih lah kan. Sedih Berkecil hati tu sebuah bahasa kan. Okey, ayat cadangan. Begitu saya bercadang, nampak? Apa cadangan dia? Untuk membuat gubahan khas sebagai hadiah untuk Kak Long dan akan saya kirimkan sebelum majlis perkahwinannya berlangsung. Okey. Apa cadangan dia? Nak bagi kawan dia ni rasa macam tak sedih lah sebab kawan baik dia tak dapat datang kan. Apa dia buat? Dia bagi hadiah untuk kakak dia. Pak. Ni namanya orang berbudi kita berbahasa. Kenapa banyak ni? Okey. Yang terakhir sekali kita sambung balik dengan ayat format. Ayat format Sekian saja untuk kali ini. Saya berdoa semoga kita akan bertemu lagi dalam email yang lain. Akhir kata, terimalah salam mesra daripada saya untuk saudara dan keluarga. Okey. Kelas, yang ini kamu kena hafal ayat-ayat penutup ni kena hafal. Kan? Sama macam yang pertama tadi. Ini pun hafal. Cuma ubah situasi saja Okey, jelas Okey, seterusnya daripada sahabatmu. Sama macam surat kiriman tak rasmi daripada sahabatmu ke apa, sahabatmu yang dicintai ke, yang benar ke, tak kisahlah. Kemudian kamu turunkan tantangan kat sini. Okey. Setakat ni ada tak apa-apa soalan sebelum kita buat karangan email sama-sama? Tara. Okey AF tu ayat format. Okey, ayat format ni maknanya memang ayat itu wajib ada dalam karangan berformat email. Kan? Contoh macam ni lah yang pertama ni. Memang kita kena ada ayat ini. Okey, contoh atau tak apa, kita tunjuk contoh yang lepas ni Contohnya contohnya kalau karangan yang berformat temuduga. Okey, tak apa, cikgu tunjuk lepas ni. Okey. Untuk soalan siapa ni? Hidayah, cikgu akan bagi tahu lepas ni Okey, cikgu terus skip Okey, kali ini ialah panduan temuduga. Panduan tu maknanya apa? Tips untuk menghadiri temuduga. Panduan tu tips. Okey, macam biasa daripada kat sini memang dalam soalan dah bekalkan. So ini kamu kena baca saja. Daripada suryahana@gmail.com kepada munirahashikin@gmail.com, panduan untuk lulus dalam temuduga. Okey, karangan ini cikgu yang buat. Sebab cikgu kan ada hasilkan satu buku karangan. So yang karangan ni memang cikgu yang buat lah. Okey. Saudari Munirah, apa khabar saudari di sana? Sudah lama kita tidak berjumpa sejak perintah kawalan pergerakan PKP dijalankan. Saya berharap agar saudari berada dalam keadaan sihat bersama keluarga tercinta. Boleh, tak ada masalah.
Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada saudari kerana telah berjaya menyambung pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Saya berasa sangat gembira atas kejayaan saudari. Untuk pengetahuan saudari, saya juga telah mendapat panggilan temuduga di UPSI dalam program Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu. Temuduga ini akan diadakan pada bulan hadapan secara dalam talian. Jadi, saya perlu membuat persediaan yang rapi untuk menjalani temuduga tersebut. Oleh itu, bolehkah saudari berkongsi dengan saya tentang panduan untuk lulus dalam temuduga? Sekian sahaja untuk kali ini. Saya berharap agar saudari dapat berkongsi segala ilmu dan pengalaman saudari kepada saya. Sahabatmu. Okey. Jadi, kita kena jawab email ni. Okey, apa yang kamu faham tentang email ni? Dia kata, okey, yang perangan pertama dia kata, siapa ni? Surya ni dia bertanyakan khabarlah kepada kawan dia Munirah. Lama tak jumpa sejak PKP. Sebab apa? Waktu PKP yang 1.0, semua duduk rumah kan, tak boleh jumpa. Kan nak rentas daerah pun tak boleh. Nak keluar rumah pun tak boleh, bayangkan. Okey, perangan yang kedua. Okey, Surya mengucapkan tahniah kepada Munirah ni. Kenapa? Sebab Munirah ni berjaya masuk UPSI kan, menyambung pengajian di UPSI. Okey. Perangan yang ketiga pula apa? Rupa-rupanya Surya juga berjaya mendapat panggilan temuduga di UPSI. Jadi Surya ni dia nak ikut jejak langkah kawan dia Munirah yang telah pun masuk ke UPSI. Okay, apa dia program yang ditawarkan tu? Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu. Sarjana Muda tu maknanya degree Degree sarjana muda. Kalau master, sarjana sahaja. Kalau PhD, doktor falsafah. Okey, temuduga ini akan diadakan pada bulan hadapan. Secara dalam talian. Okey, waktu PKP memang temuduga universiti ke, temuduga nak apply pekerjaan ke, memang semua online. Kan? Jadi best sikitlah online. Jadi saya perlu membuat persediaan yang rapi ya. So dia kena buat persediaan untuk menghadiri temuduga. Okey, lepas tu apa pula yang seterusnya? Jadi Surya dia kata dia nak minta perkongsian pengalaman daripada Munirah ni untuk lulus temuduga. Sebab Munirah ni dia dah berjaya masuk UPSI. Jadi Surya yang baru nak temuduga ni dia minta tips lah, panduan temuduga daripada Munirah. Okey. Faham cakap ni? Faham sorry bahasa baku sikit. Alright. Seperti biasa kita kena analisis karangan. Okey, tema dia ialah temuduga. Okey. Tadi tema lain kan? Tadi tema apa tadi? Tadi bertemakan tak dapat memenuhi undangan kan? Atas ada dua sebab. Okey, kali ini ialah bertemakan temuduga. Okey, fokus isi apa dia? Panduan untuk lulus temuduga. Okey, nanti kamu kena senaraikanlah apa dia panduan untuk lulus temuduga. Format macam biasa email. Okey. Okey, ini ialah fokus isi dia. Ya, ini ialah fokus isi dia. Ada dua. Apa panduan dia? Ya, apa panduan dia? Kita perlu mematuhi etika pemakaian temuduga. Kan?
Kalau kita nak temuruga dalam bidang perguruan kan, kita kena pakai baju formal, ya. Memakai baju kemeja berlengan panjang. Apa lagi? Memakai tali leher. Lepas itu memakai tali pinggang. Memakai seluar slack hitam dengan pakai seluar slack warna coklat pula. Lepas tu pemilihan warna baju juga perlulah sesuai. Biasa kalau kita nak mandi temuruga ni, baju kita tu kena warna yang cerah. Warna yang cerah. Kalau boleh pakai baju warna putih. Warna yang cerah. Tai juga perlu warna yang sesuai lah, warna yang cerah jugalah. Okey. Itulah dia etika pemakaian. Tak sepatutnya pakaian. Apa lagi? Rambut juga perlulah kemas dan rapi. Macam lagi ya, itu kita akan explain nanti. Okey, yang kedua kita perlu mempunyai pengetahuan tentang isu semasa dan maklumat program yang dipohon. Okey, macam tadi Suria tu dia menghadiri temuruga program sarjana muda sarjana muda pengajian bahasa Melayu. Jadi dia kena tahulah tentang konten bahasa Melayu. Ya, tata bahasa, tentang Komsas, laras bahasa dan sebagainya. Okay, sebab nak jadi guru BM kena tahu tentang konten bahasa Melayu. Maklumat program dipohon. Okey, apa dia maklumat program dipohon tu? Maklumat tu macam mana? Contohnya apa subjek-subjek yang diajar. Makna maklumat lah. Mungkin latar belakang universiti tu kena tahu juga. Okey. Jadi kita dah boleh mula buat . Okey. Seperti biasa, yang pertama sekali kita kena buat apa? Daripada. Daripada, kemudian kepada, kemudian apa lagi? Subjek kita. Okey. Ini dia. So kita kena ambil email tadi Kita kena ambil email tadi. Yang ni. So dekat sini Munirah yang kena balas. Munirah Ashikin 07@gmail.com . Okey, makna nama penerima pula ialah tajuk dia apa? Tajuk dia. Subjek dia apa dia? Panduan temuduga, panduan temuduga, interview. Okey. Dah siap ni, kita macam biasa buat ayat format. Okey, cikgu comparekan dengan yang sebelah Sekejap. Okey, panduan untuk lulus dalam temuduga. Okey.
Okey. Yang mula-mula cikgu buat dulu. Yang ni namanya ayat format. Siapa tanya ni? Alia ke Hidayah? Hidayah. Menemui sahabatku. Copy ni balik. Ubah nama lah. Sahabatku siapa pula? Suria. Yang kini berada di mana? Contohlah kita hentam saja di Georgetown. Okay, Georgetown, Pulau Pinang. Titik. Nampak? Sama je. Kita ubah. Itu nama ayat format. Kita ubah je. Ubah situasi saja. Harapan saya saudari, agar saudari juga sihat dan gembira. Okay. Seterusnya, ayat format yang ketiga. Kesibukan tugas harian telah menjarakkan kita dan lupa untuk bertanya tentang kabar. Untuk bertanya kabar boleh, untuk tentang kabar masing-masing. Tambah sikit. Kabar masing-masing. Okey, jelas Oleh itu, kalau kena dengan situasi kita copy saja. Oleh itu, kehadiran email saudari. Kamu kena take note kalau lelaki saudara, perempuan saudari telah mempertemukan. Nanti kalau kamu tersilap tulis saudara, itu di bawah kategori kesalahan istilah. Mempertemukan kita semula dan amat menggembirakan saya. Nampak sama kan? Sebab situasi dia kenalah. Kena. Kalau situasi lain mungkin kamu kena ubah. Okey. Faham Hidayah? Tu je. Ubah nama je. Dengan tempat. Okey. Saudari. So kena hafal ni. Kamu kena hafal. Saudari. AR1. Yang ni kita kena ubah sikit Tadi tentang temuduga kan? Temuduga kan? Okey, kejap. Okey. Tengok boleh kat sini Okey, jadi Munirah ni dia ketulis apa dekat ayat rasukan 1? Dia ketulis apa yang berkaitan tentang panduan panduan untuk lulus dalam temuduga. Okay, itu tema dia. So, kena tulis tentang panduan untuk lulus dalam temuduga. Ataupun tulis apa sahaja yang berkaitan dengan temuduga. So, apa yang nak tulis kat sini? Siapa ada idea? Sebab apa ni? Sebab Suria ni dia tanya tips temuduga kepada kawan dia Munirah. Jadi Munirah ni kena balas apa yang nak bagi tahu.
Adakah dia nak bagi tips ataupun dia tak nak bagi tips? Dia senyap je. Mestilah dia akan share tips kan dengan kawan dia. So saya berbesar hati. Berbesar hati untuk berkongsi. Berkongsi apa? Berkongsi okey. Panduan temuduga kepada saudari tentang apa? Tentang apa? Tentang program apa yang dia dapat ni? Tentang program sarjana muda pendidikan bahasa Melayu. Okey, cikgu ambil kat mana? Kat sini je. Saya berbesar hati untuk berkongsi panduan temuduga. Okey, sorry. Dia nak share berapa tips? 2 kan? Kalau 2 tulis beberapa lah. Beberapa panduan temuduga kepada saudari tentang program sarjana muda pendidikan bahasa Melayu. Dah. Nampak tak? Dekat sini cikgu highlightkan temuduga, nampak? Sebab ayat rasangan ni ayat yang mengandungi apa? Mengandungi tema ataupun tajuk. So cikgu cerita tajuk tentang temuduga. Baik. Sambung AR2, sambung AR2. Macam mana? Apa lagi nak tulis tentang temuduga? Kamu ada respon tak dengar. Apa lagi? Apa dah dia? Oh, susah semua senyap. Kita apa? Sebagai calon, kita perlu bersedia untuk menghadiri temuduga dengan melakukan persediaan yang rapi. Persediaan yang secukupnya. Okey, nampak tak? Cikgu still cerita tentang temuduga. Nampak? Barulah ada kesinambungan. Barulah ada unsur-unsur koheren kan? Mana IR1, IR2 ni ada pertautan, ada perkaitan. Barulah pendahuluan kita tu mantap. Janganlah kita IR1 cerita pasal lain, IR2 cerita pasal lain. Sudah lari. Okey. Sekarang kita masuk ayat arahan. Apa ayat arahan dia? Apa ayat arahan dia? Ingat lagi tak ayat arahan apa? Mana tadi? Panduan. Okey. Panduan untuk lulus temuduga. Itu ayat arahan dia. Okey. Oleh itu, maknanya dia dah bersedia lah untuk kongsi pengalaman temuduga. Oleh itu, saya akan berkongsi. Dengan saudari tentang pengalaman temuduga tentang panduan lah, tentang panduan temuduga, okey, temuduga jarak tentang panduan temuduga
bagi program tersebut. Bagi program tersebut, kita gantikan. Okay, bagi program tersebut. Kita tak payah ulang lagi. Program pendidikan sarjana muda, bla bla bla, tak payah. Program tersebut saja kita gantikan dengan frasa lain. Saya akan berkongsi dengan saudara tentang panduan temuduga bagi program tersebut. Nampak? So, ayat arahan inilah panduan temuduga. Okey, Kenapa semua senyap? Cikgu takut pula. Okey. Sekarang kita masuk ayat, kita masuk isi ya. Mulakan dengan ayat topik ataupun ayat judul, sama saja. Macam mana buat ayat judul? Kita tulis tentang ini. Kita perlu mematuhi etika pemakaian temuduga. Dia buat ni lah. Nampak? Okey, macam mana nak mulakan ayat ni? Panduan utama untuk menghadiri temu juga ialah kita perlu mematuhi etika pemakaian temuduga. Ialah kita perlu mematuhi etika pemakaian temuduga. Titik. Okey. Lepas ayat judul, ayat huraian. Kita explain pemakaian temuduga tu yang macam mana. Kan tak jelas kan? Cuba kita explain macam mana. Siapa tahu pakaian macam mana ni yang nak pakai waktu temuduga? Bagi voice tak apa, cikgu tuliskan. Bagi voice ke komen, bagi tahu. Senyap ni. Tadi cerita pasal kucing bising. Okey. Berpakaian formal, bagus. Okey, macam tulis kita diwajibkan, wajib bukan sunat, diwajibkan untuk memakai pakaian yang formal. Okey, memakai pakaian yang formal. Okey. Ayat contoh. Macam mana contoh pakaian formal tu? Siapa tahu? Apa contoh pakaian formal? Cepat. Cikgu dekat seorang tu sedih lah. Suit. Oh, suit dengan suit ni. Berkemeja. Tuxedo. Aduh, apa benda ni? Apa dia? Bagi voice. Berkemeja je. Berkemeja. Aduh. Cakaplah bahasa Melayu. Baju batik. Mana boleh pakai baju batik? Contohnya baju kemeja berwarna putih dan seluar strap. Cikgu beritahu tadi kan. Baju Melayu tak boleh. Mana ada orang TV baju Melayu? Nikah boleh pakai baju Melayu. Kita diwajibkan untuk memakai pakaian yang formal. Okey, sebagai contoh, senang je buat karangan ni. Kita kena yakin. Sebagai contoh, kita boleh berbaju kemeja. Kita boleh berbaju kemeja
dan memakai seluar yang sesuai. Dah, pendek-pendek cukup lah. Tak perlu panjang. Okey, apa lagi? Ayat apa lagi? Ayat impak, ayat kesan. Apa kesan dia kalau kita pakai pakaian yang macam ni? Kita pakai pakaian formal, apa kesan dia? Nampak kemas. Okey, betul. Lagi apa lagi? Dan teratur. Apa kesan kepada penemuduga tu? Interviewer. Apa efek pada dia? Dia akan lihat, dia akan taksir kita ni orang yang macam mana? Orang yang berdisiplin cikgu boleh. Orang boleh, orang yang disiplin, pembersih. Okey, betul-betul. Selesa mata mandang, boy. Ini nak ngorak ni. Okey, kita kena tahu pakaian kita melambangkan personality kita. Melambangkan attitude kita. Okey. Jadi macam mana nak bagi tahu? Oleh itu, penampilan yang baik, penampilan yang cemerlang lah. Penampilan yang cemerlang melambangkan personality. Personality tu ciri-ciri yang ada dalam diri kita. Personality kita sebagai seorang yang berdisiplin tadi Okey, berdisiplin. Alright. Okey Wah, langsung nak habis. Okey. Kita laju sikit. Yang kedua apa dia lah? Kita perlu mempunyai pengetahuan tentang isu semasa. Suci. Wah, ini macam dah melambangkan Islam. Suci Dalam pakaian bersih, suci betul. Okey, apa lagi? Seterusnya, apa lagi? Saudari perlu, salin balik yang ni, perlu mempunyai pengetahuan tentang isu semasa dan maklumat program yang dipohon. Maknanya dia kena ada maklumat tentang pengajian bahasa Melayu tadi kan, program bahasa Melayu. Okey Okey, ayat contoh. Ayat huraian. Macam mana buat ayat huraian? Apa dia isu semasa yang dia kena tahu tentang bahasa Melayu ni? Dipohon tu makna yang di-apply. Yang di-apply. Yang dia minta lah. Dipohon tu bukan pokok tu. Alamak, kenapa ni? Okay, apa dia isu semasa yang dia kena tahu tentang bahasa Melayu? Oleh itu, saudari, ada tak? Saudari perlu apa? Mengetahui apa? Ekonomi. Kurang sesuai sebab dia tentang bahasa Melayu. Saudari perlu mengetahui tentang mana tadi? Mengetahui tentang apa? Apa yang ada dalam bahasa Melayu ni? Tentang aspek apa? Peribahasa. Peribahasa tengok keadaan lah, tapi biasanya email macam tak sesuai. Tapi tengoklah macam mana.
Tata bahasa. Okey, tentang aspek tata bahasa, betul? Betul, waktu cikgu interview memang dia tanya tentang tata bahasa lah. Tata bahasa lagi, apa lagi? Okay, come on. Sastra, bagus, sastra. Bagus. Sastra. Lagi, apa lagi? Komsas, cara bertutur. Puitis, amboi. Tak apalah, kalau dah pening dan sebagainya je lah. Dan sebagainya. Ataupun tak sesuai lah. Dan ilmu tambahan. Dah. Okey Ayat contoh. Apa contoh dia yang kita boleh bagi? Alamak, siapa call ni? Apa contoh dia? Cepat, sebelum kita habis. Apa contoh dia? Okey, kita ambil contoh lah. Kita ambil satu topik tentang tata bahasa kan. Okey. Sebagai contoh. Sebagai contoh saudari. Saudari harus apa? Harus mahir tentang untuk menerangkan ilmu morfologi dan sintaksis kepada panel penemu duga. Okey, morfologi tu apa dia? Morfologi tu tentang apa? Kata nama, kata kerja, kata adjektif kan? Sintaksis apa dia? Ayat pasif, ayat aktif, ayat apa lagi? Ayat pancangan. Itu semua ialah tentang tata bahasa. Okey, cukuplah sampai ayat contoh. Tak perlu panjang-panjang lagi Okey. Last kali kita buat kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ayat apa kesimpulan? Ayat harapan. Ayat harapan Kopi je boleh. Sebelum menamatkan. Kejap kalau nak habis dah. Menamatkan coretan ini, saya berharap agar apa? Saudari, kita ubah agar saudari dapat membuat persediaan yang secukupnya untuk menghadiri temu duga tersebut. Titik. Ayat cadangan. Ayat cadangan. Apa ayat cadangan? Saya mencadangkan saudari supaya kelas ada tak idea macam mana dia ni kita panggil nak dapat ilmu tambahan untuk menghadiri temu duga ni. Selain tanya dekat kawan dia, apa lagi cara lain?
Cepat bagi voice dia, bagi tahu cikgu apa dia. Menonton YouTube. Menonton YouTube, bagus. Supaya menonton video. Semua tengok YouTube sekarang ni, video panduan temu juga di mana kita panggil? Di platform. Tak payah di platform tu sangat, di YouTube. Di aplikasi YouTube. Di aplikasi YouTube. Saya mencadangkan saudari supaya menonton video panduan temu muka di aplikasi YouTube. Dah. Selesai ah? Boleh, tak ada masalah. Internet ke ataupun kita boleh menghadiri seminar panduan temu muka kan? Okey. Last kali ayat format. Apa ayat format? Copy balik. Sekian saja. Nampak? Senang je kan ayat email ni. Sekian sahaja untuk kali ini. Okey. Copy, hafal, kena hafal. Saya berdoa semoga kita akan bertemu lagi dalam email yang lain. Titik. AF. Ayat format lagi. Akhir kata. Terimalah salam mesra ataupun salam perpisahan. Cepatlah, mesra daripada saya untuk saudari dan keluarga. Okey, hafal Okey. Siapa yang ada foto ambil gambar je. Dah. Daripada sahabatmu. Ya, terus kamu buat signature Apa tadi? Munirah Okey. Wah, beria pula nak buat ni okey. So itulah dia cara nak buat karangan email. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas. Man, senang kan? Yang penting ayat format yang mula-mula dengan yang terakhir ni hafal je. Yang tengah-tengah dia yang kita kena ubah Pendahuluan, isi pertama, isi kedua dan kesimpulan. Okey. Baik. Sebelum tulis nama je. Parent app. Apa ni? Apa Isha? Kalau tanya parent about orang punya pengalaman apa Isha? Saya tak faham. Isha pun dah senyap Mungkin Isha dah pergi ke alam lain. Untuk ayat cadangan. Untuk ayat cadangan. Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Boleh, tak ada masalah. Asalkan ayat kamu betul je. Okey. Ada lagi tak soalan lain sebelum kita habiskan? Dah banyak live dah. Ada tak? Cikgu boleh saya tanya?
Boleh. Kalau email ni boleh ke kalau lebih ataupun kurang daripada 5 perenggan? Sebab kalau ikutkan macam tak boleh tau, sebab dalam email ni memang kita kena ada ayat format yang pertama, yang mula-mula tadi kan, sebelum pendahuluan. Lepas tu kita kena ada ayat perenggan format sebelum penutup. Tapi pendapat cikgu boleh lah, tak ada masalah. Boleh je. Sebab mungkin ada yang terlebih perkataan tu, boleh lah kamu gugurkan. Nama boleh. Boleh. Kamu sign saja. Okey, ada soalan lagi? Oh, bye cikgu. Okey, habis soalan? Tak ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada, sekian saja kelas kita pada hari ini. Kita sambung pada minggu hadapan. Bye semua. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu.